أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Ahli Tan Kuasa Surau, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan sina jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah dengan izinnya pada malam ni kita sambung pelajaran Tauhid kita, kitab Aqidatun Najin, ya, Akidah Kaum yang Terselamat. Kitab Rumi, muka surat 232, fasal yang ke-9. Tajuknya Hari Kiamat dan Tanda-tandanya dan Makna Ketuhanan. Daripada pasal ke-9 ke atas ni, ini sudah mudah ya. Tak ada lagi yang pening kepala nak fikir falsafah, tak ada. Ini cuma maklumat yang wajib kita imani ya. Huraian apa yang kita bincang telah lalu dan seterusnya akan datang dan nanti semua cerita sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Al-Quran dan hadis yang wajib kita yakini dan kita percayai, termasuk dalam beriman kepada hari akhirat. Jadi dalam pasal ke-9 ni dia nak cerita hari kiamat, itu termasuk rukun iman juga ya, dan tanda-tandanya dan makna ketuhanan. Nanti akan diterangkan tentang uluhiyah itu, ketuhanan itu. Baik, dikata pasal ini, sebelum terlupa, selamat hari raya dululah. Maaf zahir batin. Masih bulan Syawal lagi, berayalah kita. Maaf zahir batin, makan minum minta halal, salah silap maaf sama bermaaflah. Dia kata pasal ini menyebut tentang hari kiamat dan tanda-tandanya secara ringkas sahaja. Termasuk dalam kita rukun iman tu beriman pada hari akhirat, hari kiamat lah. Untuk dimaklumi para pembaca supaya kita dapat maklum dan kita yakini. Lalu dibicarakan tentang ilmu tasawuf dan mengenalkan martabat yang 7. Lepas hari kiamat nanti dibincang pula mengenai tentang ilmu tasawuf ya. Selain daripada tauhid yang dibincang ni, ada pula sufinya tasawuf itu diperkenalkan cara ringkas dan mengenalkan martabat yang 7. Ada ilmu martabat 7. Itu tentang penciptaan kita ni, ta'ayun awal, ta'ayun macam-macam itu. Itu pun barangkali dalam kitab ni tak diceritakan, cuma dia nak beritahu saja ada ilmu tentang martabat 7 ni. Itu yang sampai kalau itu yang cerita Nur Muhammad tu, kalau tak mengaji ni orang kata apa benda Nur Muhammad ni Ustaz. Tapi dalam sini pun tak dibincang juga. Dalam kitab Syiarus Salikin juzuk 3 Syekh Abdul Samad Palembang adalah sentuh sedikit. Namanya ilmu martabat 7 peringkat kejadian kita ni. Itu namanya martabat 7 tu. Ya, ada juga dikenalkan dekat sini dan lain-lainnya, kerana mungkin pengarang mahu menyampaikan sesuatu yang penting mengenai ya yang tentu sekali ada unsur pengajaran untuk menyediakan diri untuk menghadapi hari kiamat. Jadi perkara-perkara itu termasuklah tentang ilmu tasawuf, martabat 7 itu ada hubung kaitnya untuk kita meyakini tentang kita akan menghadapi hari kiamat tu nanti. Jadi disentuh sedikitlah.
Di akhir pasal ini, di akhir pasal 9 ini disebutkan bilangan para nabi dan rasul dan keutamaan nabi kita Muhammad SAW. Walaupun di awal tu dah disebut dah dulu. Nah, akan disebut lagi ya tentang kedudukan ya para nabi dan para rasul dan keutamaan nabi kita Muhammad SAW. Itu mungkin nanti kita nak lihat ranking makhluk Allah ni siapa yang nomor satu sekali. Atau barulah kita nampak tu Nabi kita Muhammad SAW yang nomor satu sekali di atas. Barulah yang lain-lain, Nabi-Nabi dan Rasul lain. Malaikat pun bawah Nabi kita Muhammad SAW, hatta Jibril itu. Nanti akan dicerita juga di hujung pasal ke-9 ni. Baiklah, dia masuk sebahagian tanda-tanda hari kiamat. Ini pun mudah juga. Tanda hari kiamat. Bila kita tak tahu. Tapi tandanya boleh kita saksikan dan kita carilah. Ini sebahagian daripada alamat atau tanda kiamat. Setengahnya alamat yang jauh. Ada alamat-alamat yang jauh. Namanya itu ialah alamat kubra, yang besar, yang jauh itulah. Dan sementara setengahnya pula ada tanda-tanda alamat yang dekat ataupun alamatus sughra, yang kecil-kecil. Yang besar itu belum berlaku. Kalau berlaku tu dah dekat sangat itu. Yang kecil-kecil ni banyak dah berlaku. Di sini disebut alamat yang jauh dan alamat yang dekat. Dan setengahnya yang lain pula yang telah berlaku, sudah berlaku puan. Tanda kiamat ini seperti kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad wafat, itu tanda hari kiamat. Makin dekat, makin dekat. Kemunculan fitnah muncul di sana sini. Kezaliman muncul di sana sini. Berbunuh-bunuhan muncul di sana sini. Letupan-letupan sering berlaku. Di Madinah pun sudah meletup juga. Bulan Ramadan tadi, nak raya. Dia nak masuk ke bawah, terung masuk kereta di bawah Masjidil Haram dekat perkuburan Baqi' itu. Allah alam, Allah tak izin. Kalau dia masuk ke bawah tu, meletup di bawah tu, habislah masjid di atas. Perasan tak ada kuburan Baqi' tu kan ada masuk kereta situ. Dia daripada sana tu. Jadi dihimpit oleh pengawal tu, nampak lain aja, dia pun dah tak boleh nak buat apa lagi, disentapnya dia punya tu. Jadi pengawal kiri kanan pun mati juga, dia pun mati. Subhanallah. Itu di Madinah. Baik, jadi berbunuh-bunuhan, kezaliman, kemunculan dajjal yang berdusta serta mendakwa dirinya alim dan menyesatkan orang awam pun juga sudah berlaku. Ramai dajjal-dajjal ni. Bukan dajjal yang nomor satu tu, bawah-bawah dia itulah menyesatkan orang macam-macam. Ada orang pula itu yang Google ke apa kata. Itu wallahu alam juga. Kalau cerita-cerita yang menyesatkan orang tu termasuklah juga kawan-kawan dia lah juga. Ya, dajjal-dajjal yang berdusta serta mendakwa dirinya alim. Kita pun terpengaruh dengan dia nak belajar agama, tapi rupanya dia menyesatkan orang awam. Kemunculan api di Madinah pada tahun 654 Hijriah sudah muncul. Yang Rasulullah bersabda di Madinah tu dah munculnya. Itu yang bukit terbakar di Madinah itu. Ada bukit terbakar kan. Kalau di Madinah ada lawatan tu kan, ada bukit yang hangus saja bukit. Ada. Pada tahun 654 Hijriah dah berlaku. 600 tahun lebih sudah berlaku kemunculan api itu. Peperangan Turki ada. Sekarang ni pula nak menggulingkan Erdogan. Hari ini kita tengok surat khabar, ya, ratus-ratus jeneral sudah ditangkap. Yang menangkap tu pula bukannya askar, orang awam, tapi bekas askar. Dia askar yang sudah bersara kan. Jadi bila nak digulingkan tu, jadi orang awam sendiri tangkap askar. Itulah satu-satunya sejarah dalam dunia rampasan yang dirancang untuk pemerintahan tentera tapi gagal. Yang lain-lain semua berjaya. Itu semua kuasa Allah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Peperangan di Turki, pekerjaan bukan lagi
Pekerjaan bukan lagi di tangan ahlinya. Pekerjaan tu punya hal-hal urusan bukan lagi di tangan ahlinya. Katakanlah kalau dalam hal ini dipegang oleh bukan ahlinya, hal ini dipegang oleh bukan ahlinya. Seperti contohnya, orang besar jadi kecil. Bukan orang gemuk jadi kurus. Orang besar jadi kecil. Orang besar jadi hina. Orang besar jadi papa kedana. Tapi sebaliknya pula orang hina jadi mulia. Orang hina jadi raja. Seperti sabda Nabi SAW ketika ditanya Jibril tentang alamat hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bila hari kiamat, kata Jibril. Kata Nabi, takkan aku yang kena tanya ni tahu, tuannya bertanya lagi tahu. Rupanya Jibril pun tak tahu juga. Tu dia kata akhbirni an amaratiha. Kalau begitu ceritakan tanda hari kiamat sudahlah. Ini hadis Nabi. Apa tanda hari kiamat? Yang orang besar jadi kecil, jadi hina, jadi papa. Orang hina, orang kecil jadi besar, jadi raja. Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Itu tanda hari kiamat. Kata Nabi, ya, alamat kiamat itu ialah hamba perempuan. Hamba perempuan melahirkan tuannya. Anaknya jadi tuan. Jadi raja kepada mak. Mak hamba, anak tuan. Kata ulama, iaitu ialah ya, hamba perempuan dimiliki oleh raja, maka melahirkan anak, anak dia mewarisi bapa dia, maknya tetap hamba. Itu yang jadi kecil, jadi besar jadi kecil tu. Mak jadi hamba, anak yang kecil jadi tuan kepada mak. Subhanallah. Dan engkau lihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, papa lagi pengembala kambing saja, bermegah-megah mendirikan bangunan. Maknanya miskin, kaki ayam, pakaian selai sepinggang saja, tapi insyaAllah lawan tinggi bangunan. KLCC lah. Malaysia ni kecilnya, tapi bangunan nomor 1 di dunia. Dubai nak buat belum siap lagi. Amerika punya tumbang dah. Itu kebetulan lah tuan-tuan ceritanya. Kita buktikanlah tu, itu tanda hari kiamat. Bukanlah nak mengatakan memang berlaku kan. Bangunan Malaysia boleh tahan. Nomor 1 dunia. Negerinya kecil aja. Kalau ibarat tu gembala kambing aja pendapatan. Pakaian selai sepinggang aja kan. Tarik atas bawah nampak, tarik bawah atas nampak. Tapi bangunan tinggi. Boleh jadi itulah maksud Rasulullah. Dan yang lain-lain lagi, bahasa-bahasa Rasulullah tu bahasa kinayah sebenarnya. Jadi itu Rasulullah terangkan pada Jibril. Tanda hari kiamat. Baik, itu sedutan dalam hadis diriwayat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yaitu kelakuan mereka berubah. Mereka yang papa jadi kaya. Yang papa, yang tak ada apa-apa jadi kaya. Yang hina jadi mulia. Dulunya hina saja jadi mulia. Hamba saja, anak hamba saja jadi raja. Yang hina jadi mulia, menyebabkan mereka berminat kepada perhiasan dunia dengan membangunkan mahligai-mahligai dan rumah-rumah untuk mereka tanpa memperdulikan agama mereka. Itu akhir zaman macam itulah. Janji rumah tinggi-tinggi lawan. Kita pun juga pencakar langit lawan, bukan 40 tingkat. Itu yang Saudi dia buat jam besar itu. Jangan lawan, jam kami lah nomor 1 di dunia. Lama-lama orang bukan tengok Kaabah lagi, dah tengok klip jam aja. 2 jam tak balik tu tengok jam je. Padahal tengok Kaabah tu kan dapat 20 rahmat. Ni tengok jam, dipalingkan penglihatan kita kalau di Mekah lah.
Baik, itu rumah-rumah untuk mereka tanpa mempedulikan agama mereka lagi. Maksudnya jangan tanyalah halal haram tu, jangan tanya. Janji kita buat. Agama belakang kira. Macam itulah tanda hari kiamat. Nabi SAW bersabda lagi, la taqumus sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya Luka bin Luka pula dah. Apa artinya kata Rasulullah? Kiamat tidak berlaku sehingga orang paling bahagia di dunia dahulunya itu menjadi si jahat anak si jahat. Dulunya orang mulia, cantik, bagus. Tapi dah hari kiamat tu jadi Luka bin Luka. Bahasa Arab Luka ni orang jahat bin orang jahat. Dulu bagus, orang baik. Subhanallah. Baik, ulama menghurai hadis ini, Syekh Ibn Hajar di dalam syarah hadis arba'innya mengatakan bahawa mereka meruntuhkan agama. Luka bin Luka ni dulu baik tapi jadi orang jahat bin orang jahat. Apa jahatnya? Meruntuhkan agama, merosakkan agama dengan sebab tidak mengamalkan. Dia tak amalkan agama lagi. Lebih-lebih lagi pula ia menegah orang berbuat ibadat. Lagi pula tu semua kerjanya Luka bin Luka ni halang orang jangan beragamalah. Jangan buat ibadatlah. Jangan jadi baiklah. Kita jadi tak baik lagi baik. Gitulah. Jadi tak baik lagi baik akhir zaman. Kalau jadi baik akhir zaman ni jadi tak baik. Jadi biar kita sepakat jadi tak baik saja. Biar baik kita. Itu kerja Luka bin Luka tu. Subhanallah, itu tanda hari kiamat. Itu kata Ibn Hajar dalam huraian hadis baginda ni. Sabda Nabi SAW lagi, min asyratis saati antu da'al akhyaru wa turfa'al asyrar. Di antara tanda-tanda hari kiamat ialah orang-orang yang baik dihina dan orang-orang yang jahat dimuliakan. Itu tanda. Orang baik semua dihina, dijatuhkan, disembunyikan, dikurung dan sebagainya. Kalau istilah-istilah dunia tu direhatkan. Direhatkan dulu, berehat jelah orang baik-baik. Tapi orang yang hina-hina disanjung, dimuliakan. Dialah pelupur itu, pelupur ini. Cuba tengok sajalah. Kerana inilah penghulu kita Nabi Muhammad SAW mencela dan menghina mereka dengan sabda baginda yang antu da'al akhyar wa turfa'al asyrar tadi, innahum summum bukmun, kata Rasulullah. Sesungguhnya mereka itu tuli dan bisu. Ada mata tapi tak nampak, ada telinga tapi tak dengar, ada lidah tapi tak berani bercakap. Jadi risau terbaliklah. Kalau bahasa kita sekarang ni terbaliklah. Yang putih itu adalah hitam, yang hitam itu adalah putih. Siapa kata hitam itu hitam, ketinggalan zaman. Tak maju itu. Kalau kata hitam itu putih, itulah yang. Kalau yang putih itu hitam, itulah. Macam itulah terbaliklah. Kalau istilahnya yang halal itu haram, yang haram itu halal. Jadi kehidupan tak beragama lagi lah. Maksud tuli daripada mendengar yang sebenar. Dia tak mau lagi dengar perkara-perkara benar. Dia dengar telinganya itu yang tak benar saja. Itulah kebenaran dia. Dan bisu daripada menuturkan sesuatu yang sesuai dengan keredaan syarak. Jadi lidah semuanya bisu nak mengatakan yang benar itu. Terkunci lidah. Terkunci lidah, tersumbatlah lidah, apa semua tak boleh bercakap kebenaran itu yang diredai oleh syarak. Itu jadi bisu semuanya. Dalam hadis-hadis lain tu dia namakan jadi syaitan bisu semuanya. Dia dengan demikian jadilah mereka sebagai orang-orang yang meruntuhkan agama. Itu yang dikatakan orang meruntuhkan agama itu. Terbalik semuanya. Jadi masyarakat pun umum ikutlah trend sekarang. Ikutlah. Kena ikut. Itu jadinya akhir-akhirnya yang salah tu pun tak rasa bersalah. Tak rasa salah. Okey semua.
Di antara alamatnya lagi hari kiamat ialah perkara-perkara besar yang akan berlaku seperti kelahiran Imam Mahdi, iaitu imam daripada keturunan Siti Fatimah, anak cucu cicit Nabi, Imam Mahdi. Namanya Muhammad anak Abdullah. Itu kata Nabi dalam hadis, ismuhu ka ismi, ismu abihi ka ismi abi. Namanya macam nama aku, Muhammad Imam Mahdi. Nama bapa dia macam nama bapakku, Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Pernah juga berlaku, tapi sudah lepaslah, cerita lama lah ini. Syekh Muhammad Abdullah bin Suhaimi. Jadi dihuraikan Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Gempar juga orang. Ingat tak? Itu pegangan orang Arkam dulu. Syekh Suhaimi itu memang ulama di Sungai Udang, di Kelang. Tapi namanya Muhammad Abdullah bin Suhaimi. Oleh kerana mensesuaikan dengan hadis, Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Suhaimi itu dia punya keturunan. Padahal Muhammad Abdullah bin Suhaimi. Saya ingat, saya masa kecil umur barangkali 5 tahun ke, belum sekolah lagi. 5 tahun saya pernah nampak Syekh Suhaimi datang ke Sabak Bernam di Batu 38. Bila saya dewasa, saya tengok ini agaknya rumah yang saya pergi nak tengok ulama daripada Sungai Udang Kelang masa tu. Ikut pakcik saya, bonceng naik basikal. Itu tergambar saya sampai sekarang tu. Dia memang ulama. Tapi bila dia meninggal di Sungai Udang Kelang tu, dia memang ada karamah juga, dia ni ulama lah, Syekh Suhaimi. Diceritakan bila dikebumikan tu tinggal kain kapan saja, jasad badannya hilang. Dekat situlah yang jadi perbincangan banyak panjang-panjang, dia itulah Imam Mahdi. Hilang. Dan sekarang ni belum muncul lagi. Dia bertapa di hutan Kotongo di Indonesia. Tapi rupanya yang mendakwa itu pun mati juga dia sekarang. Itu tuan-tuan kalau nak tahu cerita tu, saya tahu rintitan cerita tu. Dan kami beberapa orang kawan-kawan menganalisa dia punya manaqib Syekh Suhaimi yang ditulis oleh murid dia, bahasa Jawa. Tulisan Jawa Poconoroto itu, macam Jawi itu tapi bukan Jawi itu, macam Hindu bukan Hindu tapi huruf Jawa lah. Manaqib Syekh Suhaimi, Sungai Udang tu, dia ulama. Yang itu itulah didakwa Imam Mahdi. Tak muncul-muncul juga. Tak tahu kalau ada orang lagi mendahulu. Jadi ceritanya tu tuan-tuan, sedikit saja dia punya silapnya. Bila kumpulan tu mengamalkan aurat Muhammadiyah, didakwa ini wirid yang diajarkan oleh Syekh Suhaimi. Sungai Udang itulah ulama ni. Dan wirid ini diambil oleh Syekh Suhaimi secara langsung dengan Rasulullah SAW di tepi Kaabah. Masa Syekh Suhaimi pergi Mekah. Jadi seolah-olahnya wirid inilah wirid yang kau sekali kalau banding dengan wirid-wirid tarikat yang lain. Sebab dia cara langsung daripada Rasulullah. Syekh Suhaimi. Syekh Suhaimi sampai pula pada anak dia, kita kenal dengan Pak Mat namanya. Jadi Pak Mat ni ajarkan kepada kumpulan ni. Jadi aurat Muhammadiyah ni dia punya rantaian silsilahnya hanya 4 saja. Kalau yang tarikat-tarikat lain ni ada 29. Jadi tentu lebih hebat ini lagi daripada yang 29. Itulah agaknya ramai orang terpengaruh aurat Muhammadiyah. Zikirnya betul semua. Bila kita tanya macam mana pula Rasulullah boleh sampaikan, Rasulullah kan dia sudah wafat 1400 tahun lebih. Dia kata kalau Allah kehendaki, siapa-siapa saja pun boleh.
Jadi Allah bangkitkan Nabi Muhammad, masa Syekh Suhaimi pergi Mekah, berjumpa Syekh Suhaimi tepi Kaabah, diajarkan aurat ni. Seronoklah berwirid tu. Okey, itu kita terima. Bila kita hujah, tuan, kalau tuan dakwa macam tu, Nabi dalam tauhid, kalau kita belajar sifat Nabi itu sidik, amanah, tablik, patanah, ini tak kena. Ini Nabi tak tablik ni. Ada simpan satu wirid lagi tunggu Syekh Suhaimi datang. Padahal ilmu Nabi semua dah sampai sebelum Nabi wafat. Itu dia tak boleh jawab. KIB itu soalan. Yang itu tu saja punca kesesatan Arkam tu, itu saja. Kalau tak mengaji, tak mendalami, tak tahu puncanya. Bukan masalah-masalah besar, itu saja. Jadi dalam pelajaran tauhid kita itu salah. Mengatakan Nabi itu tidak benar, satu. Yang kedua, Nabi tidak amanah sebab ada ilmu ditinggal-tinggal. Nabi tidak tablik. Jadi macam mana kita kan belajar tauhid, sidik, amanah, tablik, patanah. Itu saja satu wirid, kalau tak disampai, jejas. Jadi iman tuan-tuan jadi rosak. Tentang kenabian, ketuhanan, tuan punya okey. Itu saja. Tapi yang bawah-bawahan ni tuan-tuan tak tahu. Yang tahu mula-mula Akbar Anang daripada Johor. Nombor 2 Ustaz Zakaria Ansari, kira orang tua-tua saya, tempat saya lah. Yang ketiganya arwah Ustaz Hamdan Said, imam masjid saya Parit 6 Timur Sungai Besar. Kalau cerita ni tuan-tuan detail. Cuma tak nak masuk aja dalam rekod. Hamdan Said pernah jadi guru besar di sekolah dia, tapi bila tahu itu kesilapan, dia lari. Ustaz Zakaria ni orang kanan di Sungai Penchala tu, tapi bila dia tahu tu dia lari. Pertama Akbar Anang yang di Johor itu, seorang jurutera ke dia pakar apa, saya lupa dia, Akbar Anang. Dia yang keluarkan kertas putih. Penyelewengan yang menyalahi dalam akidah. Itu saja sebabnya, sebab aurat Muhammadiyah saja. Jadi pengikut bawah ni tak tahu benda-benda ni tuan-tuan. Meniaga je lah tu. Kalau nak tambah isteri pun, tambah lah situ. Tak tahu itu dia punya isi. Ini di atas-atas ini pimpinan dia punya nakib-nakib saja yang tahu ni. Baik, itu sedikitlah mengenai tentang hal ni. Jadi, ya, sampai mana tadi? Menjadi bukan itu tadi, sampai mana tu dah? Oh, Imam Mahdi tadi. Di situlah timbulnya pengakuan Imam Mahdi. Timbul macam-macam lagi lah. Bani Tamim lah, apa-apa dan sebagainya itu. Namanya Muhammad anak Abdullah. Ia seorang wali Allah. Ia memang karamat. Syekh Suhaimi itu memang ulama. Saya tengok tu pun gerun, tengok dengan pakai baju jubah, pakai mislah dia tu, subhanallah. Dia datang tu pula di Batu 38 Sabak Bernam. Kebetulan pula saya kahwin dengan orang Batu 38. Subhanallah. Pada tu umur tu, masa umur 4 tahun ke 5 tahun, saya ikut pakcik saya nak jumpa ulama tu. Tu saya ingat tu. Pokok-pokok manggis ada dekat di tempat yang dia pergi itu. Masa dulu tanah merah tak ada. Tanah bakar. Ialah kira orang kaya lah Batu 38 tu yang panggil dia tu. Orang-orang tua dululah, orang-orang lama dulu. Dia ni seorang wali Allah dan sepanjang umurnya terpelihara daripada melakukan dosa. Itu yang didakwa tu. Tugasnya mengikut agama Nabi Muhammad SAW, iaitu beramal dengan syariat Nabi. Ia mengalahkan tentera yang zalim, memerintah di muka bumi dengan penuh keadilan, menundukkan beberapa negara yang besar, meruntuhkan kota negeri Romawi, ya, dengan takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak tahu siapa dia ni. Menawan ramai musuh. Apabila mahu memberi harta kepada orang ramai, ia mengautnya dengan tangan saja tanpa mengira. Kalau nak bagi harta tak payah kira-kira. Ambil je genggam. Subhanallah. Itu Imam Mahdi tu. Itu yang didakwa tu. Syekh Suhaimi itu tak keluar-keluar lagi.
Tu kalau cerita Syiah pula, Imam Mahdi dia lain. Imam 12 dia itulah Imam Mahdi. Itu bukan Imam Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu ketibaannya. Sebab dia juga yang imam yang ke-12 itu dalam sejarahnya juga bila dikuburkan dia gaib juga. Lebih kurang Syekh Suhaimi itu tinggal kain kapan aja. Wali lah kan ulama tu tadi, Allah tak izin kali dikebumikan, nampak dekat situ, wallahu alam, tak tahulah. Jadi ada dakwaan macam tu. Yang orang Syiah Imam 12 dia tu, Imam Mahdi Al-Muntazar tu, itu juga gaib juga. Masa dia meninggal dunia gaib, hilang, tak dikebumikan. Itu didakwa di Imam Mahdi. Kalau dia nak bagi orang ramai hadiah, sedekah dan sebagainya, dikaut saja dengan tangan tanpa mengira, tanpa sukat dan tanpa timbang. Kaut maknanya banyak, dia senang, mewah, bagi je kat orang, tak payah nak kira-kira, tak payah nak masuk buku, tak payah nak surat perjanjian, tak payah nak matikan stem, tak payah, ambil je dia kata. Macam tu cerita Imam Mahdi ni. Baik, itu antara tanda hari kiamat, tapi ini mungkin belum berlaku lagi, wallahu alam. Jadi tentang Imam Mahdi ini, ada kawan saya sama-sama ustaz juga, masa kami pengajian di UKM, kita pakat-pakat cuba hantar buat kajian Imam Mahdi. Jadi tesis dia ada pada saya mengenai tentang Imam Mahdi, dengan hadis-hadis dikumpulkan semua. Seorang ustaz, kita pakat-pakat buat kajian, sebab kita masa belajar di UKM tu kira orang-orang mahasiswa semua. Jadi keperluan kita untuk masa akan datang tu, ini yang kawan ni Ustaz Muhammad Ibrahim, kawan saya sekampung lah. Dia sekarang ni duduk di Sungai Liman, Pasir Panjang. Tesis dia mengenai Imam Mahdi, dan salinannya ada pada saya satu. Kami ustaz-ustaz dulu belajar di UKM ni, ustaz daripada Bahang 3-4 orang, kita bincang apa keperluan kita bila lepas kita keluar daripada universiti ini, kita nak mengembangkan ilmu. Jadi kita buat kajian tesis masing-masing. Ustaz Abdullah Muhammad di Temerloh Pahang, Ustaz Alias Cik, kita bincanglah. Di Kedah lagi ada beberapa orang ustaz-ustaz, dan kami di Selangor ni ada 3-4 orang, saya termasuk Ustaz Hanapi di Miro tu, Ustaz Muhammad Ibrahim. Kita bincang bila latihan ilmiah ni, biar kita, ialah keperluan kita lah. Jadi nanti kita tukar-tukar kita punya tu, kita bagi kawan-kawan kita. Jadi semua, kalau 10 kawan tu ada 10 latihan ilmiah kawan-kawan tu dalam simpanan kita. Jadi yang Imam Mahdi ni Ustaz Muhammad Ibrahim kita minta dia buat. Saya punya latihan ilmiah kajian tasawuf Syekh Abu Samad Pelembang. Tu mengkajilah ke Pelembang tu. 2-3 kali tu pergi Pelembang. Naik bot macam Syekh Abdul Samad Pelembang. Syekh Abdul Samad Pelembang daripada Sungai Pelembang tu dia pergi ke Jeddah naik kayu balak aja. Saya pasal naik bot nak rasa macam mana ulama dulu naik kayu balak. Kayu balak yang sebiji besar dalam lori tu, letak situ, pergi Jeddah, duduk, tak payah enjin, tak payah apa. Tu semua saya cuba tu. Sampai di Pulau Kemarau namanya, di Kuala Sungai Pelembang tu ada pulau namanya Pulau Kemarau. Pulau itu dia macam apa tak tahulah, bila pasang dia naik. Jadi tak pernah tenggelam walaupun di muara laut. Jadi dinamakan Pulau Kemarau. Subhanallah. Kan kalau pasang besar, kalau pulau ditenggelamkan, tak ada. Bila pasang dia naik. bila air surut, rendah je pulaunya, tapi tak pernah tenggelam. Digelar orang sana Pulau Kemarau. Daripada situlah Syekh Abdul Samad Pelembang pergi ke Jeddah. Itu antara karamah-karamah juga tempatan. Jadi itulah, kita pakat-pakat guru-guru yang ada pengalaman ni, kita balik nanti kita himpun kita punya latihan ilmiah ni untuk maklumat kita. Baik, ini tentang Imam Mahdi tadi. Di antara alamat kiamat lagi ialah turunnya Nabi Isa anak Maryam. Nabi Isa dalam tauhid kita dulu kan ada 4 nabi yang gaib, tidak mati.
Diraibkan oleh Allah SWT. Nabi Isa dan Nabi Idris di atas. Nabi Haidir dan Nabi Ilyas di bumi dan di air. Itu tak mati itu. Gaib saja. Nanti sampai masanya Allah SWT timbulkan mereka ini. Ada. Nabi Haidir ni selalu datang. Tapi dalam pengajian kita tak datang dia. Ulama-ulama dulu buat pengajian, Nabi Haidir datang. Ditanya soalan. Syekh ulama namanya Sajari dalam pengajian. Dalam pengajian dia datang. Di soalnya Syekh Sajari tak dapat jawab. Yalah ulama kan, dia tak dapat jawab, dia tunduklah. Baliklah rumah. Bila balik rumah, malam tu Syekh Sajari dia bermimpi jumpa Nabi. Bermimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi lah ulama yang disoal oleh Nabi Haidir itu tadi. Dia pun tak tahu itu Nabi Haidir. Wah, ini tak pernah orang soal macam ni, aku tak dapat jawab lah. Lebih kurang macam tu. Jadi bila dalam mimpi itu, dalam mimpi itu kata Nabi, kan kamu semalam tu ditanya oleh orang soalan ini kamu tak dapat jawab. Besok dia datang lagi tahu dalam mimpi itu. Kalau dia datang, kamu jawab begini. Berhubung dengan tauhid lah. Jadi dia pun jawab lah. Esok datang lagi, tanya. Bila tanya boleh jawab. Kata yang Nabi Haidir yang tanya tu tadi, soalan tu, mari sama-sama kita selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dia pun tahu juga ilmu tu dapat daripada Nabi yang itu cerita ulama-ulama dulu tuan-tuan dalam pengajian. Nabi Haidir dia kalau dilahirkan oleh Allah SWT dia boleh keluar. Sekarang gaib. Nabi Isa macam tu juga. Nabi Idris macam tu juga. Nabi Ilyas macam tu juga. Kan 4 Nabi itu yang tidak mati, tidak wafat. Diraibkan oleh Allah SWT. Itu kalau ditanya pula, macam mana Ustaz? Di mana dia duduk? Di sinilah. Tapi kita tak nampak. Dia nampak kita. Itu alam pula. Kalau nak mengkaji alam tuan-tuan, kalau mengikut tasawuf, alam kita ni ada 3 lapis. Yang kita duduk ni dinamakan dia alam mulki, alam syahadah, alam nyata. Di sebalik sinilah namanya alam malakut. Makhluk-makhluk ada di alam ni. Dia nampak kita, kita tak nampak mereka. Antaranya jin, malaikat, wali-wali, nabi-nabi yang diraibkan Allah duduk di alam itulah. Ini mengaji alam pula. Sebenarnya bukan kita saja duduk sini. Kalau nak tahu tuan-tuan pengajian kita ni, jin dalam surau kita ni 9 kali ganda dengan kita ni. Kalau suruh keluar mau dia keluar, lari kita semua ni. Tak payah, biarlah dia di alam dia. Dia 9 kali ganda. Ini dalam tauhid kita pun ada disebutkan ni. Itu yang tentang cerita ranking makhluk ini, nanti berapa ramai bilangan manusia, berapa ramai bilangan jin, berapa ramai bilangan malaikat. Itu semua. Haiwan melata, ikan di laut dan sebagainya. Semua ada dalam. Jadi alam kita ni ada 3 lapis. Baik, lapis yang ketiga namanya alam Jabarut. Itu lagi seni, lagi halus daripada alam malakut. Itu siapa pula yang duduk di situ? Itu ketua-ketua malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nangkir tu ada di situ dia. Lapis kedua tu para malaikat dan jin dan roh-roh para wali. Kita ni duduk lapis yang terang, yang nyata ni. Itu namanya alam mulki ataupun alam syahadah. Di sini juga bukan ada dunia lain. Di situlah Nabi Isa diraibkan oleh Allah SWT. Baik, itu antaranya lah ya. Keluarnya Dajjal yang telah dikisahkan terdahulu, yang mana merupakan fitnah paling besar. Ini Dajjal ni. Dajjal ni juga Dajjal yang asalnya itu yang ada cerita mata sebelah, yang ada mengatakan buta mata kanan. Itu dalam hadis ada sebutkan, itu kinayah isyarat Nabi. Boleh jadi dia tak lihat yang baik-baik itu. Punya dia terbalik tu. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam sebab dia tengok mata kiri je kan. Mata kanan tak nampak. Wallahu alam. Nabi Isa membunuhnya Dajjal. Dajjal tu dibunuh nanti oleh Nabi Isa, Dajjal yang sebenar.
Dan seterusnya Nabi Isa akan memerintah bumi mengikut hukum syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti bila Nabi Isa dilahirkan oleh Allah SWT, dia akan melaksanakan nanti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Isa dia menggugurkan jizyah daripada kaum kafir zimmi. Kafir zimmi tak payah nak bayar cukai kepala lagi dah. Duduk saja. Yang diterimanya ialah keislaman mereka. Tak payah bayar jizyah, kita nak Islam. Bayar-bayar dia tak Islam buat apa? Tak tahulah tuan-tuan, kalau kita gambarkan, kalau kita hidup masa tu, subhanallah. Bertuahlah kalau hidup zaman Nabi Isa melaksanakan syariat Nabi kita Muhammad SAW ni. Itu nanti ceritanya akhirnya gereja-gereja itu semua mereka ubah jadi masjid. Orang Kristian itu dipatah-patahkannya semua tu. Salib dia tu. Sebab dia tahu dia dulu tertipu oleh orang-orang dulu. Jadi dia Islam balik. Sebab Nabi Isa yang didakwa disalib tu, kata Nabi Isa ni. Lebih kurang macam itulah ceritanya. Tak tahu macam mana kita nak gambarkan. Jika tidak mereka dibunuh. Kalau mereka tak masuk Islam dibunuh. Bayar-bayar jizyah je tak main masa zaman tu. Mesti Islam semua. Nabi Isa membunuh banyak binatang babi. Babi pun dibunuh oleh Nabi Isa. Tak tahu macam mana. Dicarikan dia vaksin ke apa ke. Memecahkan berhala-berhala kaum Nasrani dan berhala selainnya. Mana yang mensyirikkan Allah SWT itu semua dibetulkan oleh Nabi Isa. Bukan Nabi Isa lah, maknanya arahan dia. Yalah, orang-orang Islam semua. Tapi daripada dia punya itulah, seluruh dunia dikuasai dia. Dengan itu maka muncullah Islam sebagai agama yang mengatasi agama-agama lain. Situ nanti baru nampak agama Islam tu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dan tiada tinggal mana-mana agama melainkan agama Islam saja. Di mana-mana Islam saja. Islam saja. Itu zaman bila Nabi Isa dilahirkan oleh Allah SWT dan dia menghapuskan Dajjal. Tapi sebelum itu Dajjal menguasai semua. Ramai orang sesat dah. Macam itulah cerita ringkasnya. Itu tanda hari kiamat lah. Di antara alamat kiamat lagi ialah kemunculan Ya'juj wa Ma'juj, iaitu sejenis manusia yang rupanya berbeza di antara satu sama lain. Subhanallah. Itu dalam suratul Kahfi ada disebut Ya'juj wa Ma'juj. Mufsiduna fil ardh. Kerjanya membuat kerosakan di bumi. Tak tahu kerosakan yang dimaksudkan dalam Quran itu bukan bumi ini rosak, dicangkul-cangkul dia, di lubang-lubang dia, bukan. Maknanya penduduk bumi ini habis rosak. Subhanallah. Kemunculan dabbatul ar, iaitu binatang berkepala seperti kepala unta. Ini yang orang-orang Korea, orang-orang Jepun tu dalam dia punya tahu berita tu dibuat yang binatang besar yang langgar bangunan runtuh. Dan jadi baca juga tanda-tanda hari kiamat ni. Yaitu binatang berkepala seperti kepala unta. Tempat kemunculannya ialah di negeri Mekah, di antara Safa dan Marwah. Di situ dia munculnya. Yaitu tempat orang bersa'i pada musim haji. Kita maklumlah itu tempat haji. Pada ketika itu tanda sudah besar, ya, alamatul kubra, pintu taubat tertutup. Berarti taubat tidak lagi diterima selepas kemunculan dabbatul ar. Sebab kalau dalam situ dabbatul ar, binatang bumi ini diceramah kepada orang awam. Ini tanda hari kiamat, aku sudah keluar. Tak tahu macam mana diceramah. Semua dengar. Waktu masing-masing. Kalau macam ni kita baikilah, tak boleh lagi dah tutup dah. Masa ceramah-ceramah ustaz ni tak berapa nak dengar. Bila dabbatul arjra datang, habis semua kumpul, berduyun-duyun dengar. Dia boleh bercakap, ya, di khalayak ramai, menandakan dia itu tanda hari kiamat sudah hampir tiba. Itu. Jadi pada ketika itu bila keluar dabbatul ar ini, ya, taubat tidak lagi diterima selepas kemunculan dabbatul ar. Disebut juga dalam Quran tu. Al-Quran diangkat, iaitu dihilangkan tulisannya daripada kertas. Quran pun tinggal kertas putih saja. Disebut dari hati orang-orang yang hafaz
Dicabut daripada hati orang-orang yang hafaz. Orang hafaz pun tak boleh lagi dah. Subhanallah. Itu tanda hari kiamat sudah dekat. Asap keluar daripada bumi hingga meliputi seluruh permukaan bumi. Jerebu je semuanya. Itu yang kita takut, jerebu. Kemunculan orang Habsyi, orang kafir untuk memerintah Baitullah. Tu tengok, Baitullah tu dikuasai oleh orang kulit hitam. Di seberang Laut Merah tu saja, Habsyi itu. Yang Somalia apa seberang tu kan. Akhirnya kemunculan api daripada negeri Eden, iaitu daripada Hadraul Maut di selatan tanah Arab, yang menyebabkan sekalian manusia menuju ke negeri Syria. Itu api zong, semua lari ke utara sana, ke Syria. Itu kalau ada yang menulis barangkali tentang akhirnya yang Allah musnahkan Yahudi itu, wallahu alam, kita pun nak kata ia pun itu kira masing-masing punya pandangan lah kan. Jadi Yahudi nanti dikumpul semua di tempat itulah. Jadi senang nak hapuskan itu. Itu kemenangan Islam pada ketika itu nanti. Jadi api daripada selatan tanah Arab, daripada Eden ni, daripada Hadraul Maut di Yaman sekarang ni, menyebabkan sekalian manusia lari menuju ke utara, ke negeri Syam. Baik, itu semua tanda-tanda hari kiamat yang sudah dekat hampir. Alamatul kubra. Apabila anda menyadari fitnah alamat kiamat itu amat besar, maka peliharalah diri anda daripada sebesar-besar fitnah ini. Itu tanda-tanda disebutkan sepintas lalu. Sekarang tak ada lagi Ustaz, lama lagi tu, lama lagi hari kiamat. Jangan pula, kita tak tahu. Sebab kita tak tahu bila kiamat itu. Pada masa ini orang yang baru mengaji 2-3 tahun, ini tanda hari kiamat juga, baru mengaji 2-3 tahun, berani mengkafirkan beberapa orang arif billah qutubud dunya wad din. Boleh sedar ke tuan-tuan? Zaman sekarang ni. Baru mengaji agama 2-3 tahun, 4-5 tahun, tapi berani menidakkan, mengkafirkan beberapa orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Tuhan, qutubuddin, iaitu orang yang atas-atas dalam qutubud dunia, yang orang di atas sekali, dunia waddin, orang yang kutub-kutub, yang duduk di atas hal-hal keduniaan dan hal agama ni dia. Tapi orang-orang kita yang baru-baru belajar ni, ini sesat ni, ini orang-orang ni tak pakai semua. Contohnya lah dalam kitab ni, seperti Syekh Muhammad Saman Al-Madani Al-Halwati, seorang ulama Madinah yang jadi guru kepada Syekh Abu Samad Palembang yang saya buat kajian tu. Gurunya Wali Muhammad Saman. Contohnya Wali Muhammad Saman pun orang kata kafir. Orang yang baru mengaji tadilah. Sekarang ni pun dah. Cuba kita dengar, kadang Al-Ghazali itu dikondem saja, Imam Syafi'i itu dipertidakkan saja. Ijtihadnya bukan betul sangat juga pula. Dia sama kita juga. Sama kita lah, orang manusia. Tapi ilmu nur Allah diberikan kepada dia itu tidak macam kita. Jadi ada orang yang baru-baru sanggup mengkafirkan orang arif billah qutubud dunya wad din, seperti Syekh Muhammad Saman Al-Madani Al-Halwati dan Syekh Ahmad Al-Qasasi, dua orang kutub daripada negeri Madinah. Ini semua ulama Madinah Al-Munawwarah, yang mana di antara muridnya wali Allah yang tidak dipertikaikan ialah Maula Ibrahim, seorang Kurdi, Ibrahim Kurdi, dan Syekh Abdul Rauf Pansuri, dari kalangan orang Jawi. Abdul Rauf Pansuri asing kili, adik Aceh itu. Dan termasuklah juga Samsudin Sumatrani, bukan Samsudin Banjari, bukan. Ulama-ulama tu, ulama-ulama dulu. Ada yang mengatakan ini tak betul, tak betul. Itu semua murid-murid kepada Wali Muhammad Saman, orang Jawi ini. Yang orang Kurdi itu tadi Maula Ibrahim Al-Kurdi. Termasuklah Abdul Rauf Pansuri, yang di bawah dia tu, yang kita baca dia punya sajak apa tu, itu siapa?
Pansuri juga. Allah, ini dalam sejarah Melayu kan ada. Bukan Abdul Raub ni. Abdul Raub ni dia punya atas lagi pada dia tu, tapi keturunan Pansuri itu juga lah. Kan ada yang dalam tu. Ulama-ulama Aceh. Ulama Aceh ni tuan-tuan, kalau kita tengok sejarahnya, Aceh ni asalnya bumi Aceh, itu tempat tumpuan ulama-ulama pedagang yang membawa agama dulu. Dia naik di utara Sumatera tu, di Aceh itulah. Tapi oleh kerana beberapa hal, ulama-ulama naik dekat situ, ramai tempatan tak menerima ajarannya. Maka Allah SWT, ni sejarah kalau kita melawat dekat situ ya. Maka Allah SWT pecahkan bumi Aceh tu, ke utara tu berasing dengan Aceh. Itu namanya Pulau Sabang. Di Pulau Sabang tu tuan-tuan ada 40 wali dekat situ. Tu kalau kita tanya kenapa jadi pulau, asalnya dulu satu bumi, tapi bila ulama-ulama para wali itu datang mengajar agama, ramai orang-orang situ tak terima, maka para wali ini diselamatkan oleh Allah SWT, direnggangkan bumi itu ke depan. Itu jadi Pulau Sabang nama sekarang. Untuk kalau rajin melawat, saya yang rajin saya melawat itulah tu. Bukan saya nak pergi ke Indonesia ni nengok-nengok orang Indonesia, saya tahu semua. Enggak apa-apa. Nak melihat sejarah para wali. Di Pulau Sabang tu ada 40 wali. Oleh itu satu pulau pula, wali yang ke-40 itu, ulama dekat situ yang termuda, dia berkahwin dengan isterinya muda, namanya Rubiah. Bila isterinya itu pula tidak mengikut kehendak dia, maka Allah pecahkan di Pulau Sabang itu pula satu pulau kecil, namanya Pulau Rubiah. Pula dah. Ulama-ulama dulu tuan-tuan, Allah pelihara dia. Kita kalau sampai macam tu, orang kata ini habis pecah Shah Alam. Jadi Pulau Rubiah tu pula dalam sejarah di Aceh pula, sejarah terkini, dijadikan pulau untuk transit jamaah-jamaah haji Sumatera dulu masa naik kapal. Pulau Rubiah tu keliling semua laut. Tapi bila dah kapal terbang ni tak pakai lagi. Bangunan ada lagi situ. Itu cerita ulama-ulama para wali lah. Jadi antaranya iaitu ialah Syekh Abdul Raub Pansuri di kalangan orang-orang Jawi, maknanya orang-orang kita di Asia ni lah. Baik, itu sedikit tanda-tanda hari kiamat. Sekarang ni kita nampaklah dia tuan-tuan, tanda hari kiamat. Baiklah. Saya pun tak baca panjang, sekat itu sajalah tanda hari kiamat. Nanti ilmu tasawuf dan martabat 7 ni kita tengok, disentuh sikit aja, dia tak terangkan. Baik, itulah dia tuan-tuan. Tanda-tanda ni yang kecil-kecil tu sudah banyak, ya, sudah kita lihat, sudah kita saksikan. Jadi bila begitu, bila kita baca ni mudah-mudahan bertambah yakin lagi. Ya, tidak ragu lagi kita tentang kiamat itu. Makin hampir dan makin dekat. Baik, itu saja untuk malam ini. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ada tambahan ke? Baik, ke atas ni nanti kitab kita ni mudah aja tuan-tuan. Saya baca biasa gitu sajalah. Walaupun ada nanti sikit yang kesimpulan tauhid yang kita baca tu, itu untuk menyusun dekat 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, masuk di situ apa dia, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk di situ apa dia. Itu saja, ya. Baik, kalau tak ada alhamdulillah, sakat itu dulu. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tangguh dengan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.